Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, sebelum Ustazah mulakan pelajaran kita, Ustazah nak perkenalkan diri. Siapa yang masih ingat suara Ustazah? Siapa yang masih kenal suara Ustazah? Ustazah ialah Ustazah Intan Zulaika. Okey, bagi siapa-siapa yang belum kenal dengan Ustazah, Ustazah ialah Ustazah Intan Zulaika. Ustazah ulang, Ustazah Intan Zulaika. Apa khabar semua anak didik yang soleh, yang soleha, yang Ustazah kasihi semua? Macam mana cuti? Dah solat ke? Dah makan ke? Dah tolong ibu ayah ke? Ustazah harap anak murid Ustazah semua dalam keadaan sihat, sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum Ustazah teruskan, Ustazah nak tanya dulu. Siapa ingat pelajaran kita yang lepas? Kita telah belajar tentang Ar-Razak. Apa tu maksud Ar-Razak? Allah Maha memberi rezeki. Siapa boleh bagi Ustazah contoh? Contoh rezeki yang Allah bagi kat kita. Okey. Yang pertama sekali, rezeki yang boleh buat kita setiap pagi bangun, kita dapat rasa dia apa tu? Kita tak nampak dengan mata tapi kita rasa. Udara, oksigen yang kita sedut setiap hari dari bangun tidur sampailah kita tidur. Semua orang takkan boleh hidup tanpa oksigen. Betul tak? Ya, betul. Jadi, kita kena cakap apa? Alhamdulillah, kena bersyukur. Lagi, apa lagi? Allah bagi kita minuman, makanan, ibu ayah yang baik, kawan-kawan yang baik. Semua tu adalah rezeki. Okey, jadi tajuk kita hari ni adalah Al-Musawwir. Sebelum saya teruskan, okey, kita tengok dulu. Kita semua pernah lalui pengalaman ni, kejadian ini. Tapi kita tak ingat. Siapa yang ingat? Ibu kita yang ingat. Ustazah pernah lalui, antum pernah lalui, ibu ayah pernah lalui. Ni waktu bila ni? Waktu kita dalam perut ibu. Okey. Kita dah asal-asalnya dari tiada. Tak ada dalam dunia ni. Okey, jadi Allah wujudkan kita dalam perut ibu dalam keadaan yang tak ada bentuk, tak ada mata, tak ada tangan, tak ada kaki. Kemudian satu-satu tumbuh mata, tumbuh tangan, tumbuh kaki, tumbuh jari sampailah kita jadi manusia yang sempurna. Siapa yang bagi kita jadi macam tu? Siapa yang menciptakan kita keadaan macam tu? Tak lain dan tak bukan hanya satu. Siapa? Allah Maha Kuasa. Jadi, gambar ini membuktikan bahawa Allah itu apa? Maha membentuk. Dalam bahasa Arabnya ialah Al-Musawwir. 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 Allah Maha membentuk. Sebelum Ustazah teruskan lagi pelajaran kita, Ustazah nak di akhir pelajaran nanti, anak-anak yang soleh, yang soleha, yang Ustazah kasihi dapat menyebut maksud Al-Musawwir. Apa tu maksud Al-Musawwir? Allah Maha membentuk. Yang kedua, anak-anak mesti dapat menyebut dalil tentang Al-Musawwir berserta dengan makna. Yang ketiga, anak-anak didik Ustazah dapat menerangkan contoh-contoh yang membuktikan bahawa Allah itu Al-Musawwir ataupun Allah Maha membentuk. Nanti kita akan terangkan, kita akan tengok sama-sama apa tu contoh Allah Maha membentuk.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Al-Musawwir bermaksud maha membentuk. Al-Musawwir bermaksud maha membentuk. Allah membentuk setiap ciptaannya di dunia ini dengan pelbagai bentuk yang unik. Seperti siapa? Kitalah. Kita adalah contoh pertama yang membuktikan bahawa Allah tu maha membentuk. Seperti manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Ini gambar apa ni? Okey, tadi kita dah tengok gambar kita dalam perut. Dari tiada kepada ada. Macam mana keadaan kita dalam perut? Lepas tu, lepas kita dah lahir, kita jadi apa yang mula-mula? Kita akan jadi baby, bayi yang comel. Semua bayi adalah comel. Okey, comel tak bayi ni dalam gambar? Comel. Lepas dia jadi bayi, kita jadi besar sikit. Kita masuk tadika. Lepas tu masuk sekolah rendah. Lepas tu masuk sekolah menengah. Lepas tu kita kerja. Lepas tu kita jadi tua. Lain tak? Ketinggian lain, rupa pun lain, rambut pun lain. Semua berbeza. Walaupun itu adalah diri kita yang sendiri. Kita sendiri pun berbeza dari kecil sampailah besar. Siapa yang buat? Siapa yang ciptakan kita macam tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tu sangat berkuasa untuk membentuk kita apa yang dia nak. Betul tak? Betul. Pandai anak-anak ustazah. Okey. Seterusnya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna. Dialah yang menciptakan sekalian makhluk dan dialah yang mengadakan dari tiada kepada ada, yang membentuk rupa makhluk-makhluk menurut yang dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki tau, tapi yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita tengok diri kita sendiri, kita cukup sifat, cukup semua, ada tangan, ada kaki, boleh makan sendiri, boleh jalan sendiri, kita kena kata apa? Alhamdulillah. Kita kena bersyukur. Allah jadikan kita sebaik-baik makhluk. Okey, seterusnya. Baginya nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Okey, surah Al-Hasyr ayat 24. Anak-anak yang soleh dan soleha, Ustazah nak anak murid semua hafal tau dalil ni. Okey, kita baca sama-sama. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna. Sekali lagi. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asmaul husna. Alhamdulillah, semua orang pandai. Okey. Seterusnya, gambar apa ni? Siapa tahu gambar apa? Ada tak yang tak tahu? Ustazah rasa Ustazah tahulah gambar apa ni. Ini Upin dan Ipin. Okey, Upin, Ipin dan kawan-kawan dia. Siapa kawan-kawan dia? Meme, Jarjit, Mail, Fizi, Susanti dan Ehsan. Semua ni semua rupa berbeza. Susanti dengan Meme, walaupun dua-dua orang perempuan, tapi rupa dia sama tak? Tak berbeza. Kalau sama, bayangkan macam mana kalau sama. Kita dapat bezakan tak mana satu Meme, mana satu Susanti? Mesti tak kan? Sebab tu berbeza. Bayangkan dekat dunia ni ada berapa juta manusia dan semuanya berbeza. Maha kuasa tak Allah? Allah maha kuasa. Allah maha membentuk. Allah yang membentukkan kita semua berbeza. Kalau sama nanti tertukarlah. Nanti kalau ibu ayah kita tengok kita dengan adik kita muka sama, dapat bezakan tak mana satu kita, mana satu adik kita? Susah kan nak bezakan. Jadi walaupun kembar sekalipun tetap ada perbezaan supaya kita dapat kenal yang mana satu kakak, yang mana satu adik, yang mana satu abang, yang mana satu adik. Betul tak? Maha kuasa sangat Allah tu. Okey, seterusnya.
Boboiboy. Siapa tak kenal Boboiboy? Okey, Boboiboy dan kawan-kawannya. Siapa tu? Boboiboy, Yaya, Feng, Ying dan Gopal. Okey, cuma kat situ ada apa tu? Ocobot. Ocobot tu bukanlah itu manusia yang buat, tapi manusia Allah yang buat. Semua berbeza. Sampaikan warna kulit pun beza, ketinggian pun berbeza. Bentuk rupa apatah lagi, semua pun berbeza. Walaupun yang saya tunjuk contoh ini adalah kartun, tapi secara realiti manusia itu berbeza. Kenapa Allah jadikan kita berbeza? Kenapa Allah tak jadikan kita semua sama? Supaya kita saling bertaaruf. Apa maksud bertaaruf? Saling kenal mengenali, saling berkawan, tak nak gaduh-gaduh. Kita kena bina ukhuwah. Betul tak anak didik ustazah semua? Okey, Allah tu membentuk setiap ciptaannya sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Allah tak ada nak cipta kita saja-saja berbeza. Tak ada yang Allah nak ciptakan kita lain warna, lain rupa, saja-saja. Tak, semuanya ada sebab, ada hikmah dia. Okey, yang Ustazah cakap tadi lah. Supaya kita saling kenal mengenali, saling bertaaruf, boleh berkawan, boleh membina ukhuwah. Okey. Sebagai contoh, Allah membentuk cuping telinga supaya dapat mengumpul bunyi dan suara. Allah tak saja-saja kan cipta telinga kita. Tiba-tiba ada telinga. Telinga ni untuk apa ya? Telinga ni untuk kita boleh dengar suara. Kenapa telinga ni ada kat tepi? Supaya kita boleh dengar suara-suara dengan lebih luas, lebih jelas. Kenapa Allah jadikan dua telinga? Itulah. Semuanya ada sebab yang munasabah, sebab yang logik. Sebab yang boleh diterima akal. Kenapa Allah jadikan kita hidung turun lubangnya kat bawah, bukan lubang kat atas? Kenapa? Bayangkan kalau lubang kat atas, apa yang jadi? Hujan turun nanti, banjir hidung kita. Lepas tu boleh bernafas tak? Mestilah susah bernafas kan lepas tu. Jadi Allah jadikan hidung kita lubangnya kat bawah. Tengok bersebab. Ada sebab, ada dan membuktikan kebijaksanaan Allah. Okey, selain manusia, tadi saya dah sebut tadi, selain manusia, apa lagi contoh Allah itu maha membentuk? Ada haiwan, ada tumbuhan. Bayangkan betapa banyaknya haiwan kat dunia ni dan berbeza-beza. Ada gajah, ada harimau, ada zirafah. Semua sama tak? Tak sama. Kalau sama, tak adalah nama dia beza-beza kan? Disebabkan tak sama, kita boleh letakkan dia nama yang berbeza dan banyak. Okey. Itu haiwan yang berbeza. Bayangkan, kalau burung, satu jenis burung pun ada rupa-rupa yang berbeza. Ada burung pipit, burung gagak, burung merak, semuanya berbeza. Itu bukti Allah maha membentuk. Berkuasa tak Allah tu? Sangat berkuasa. Okey, seterusnya apa lagi? Tumbuh-tumbuhan. Banyak tak tumbuh-tumbuhan dekat dunia ni? Terlalu banyak sampai ada yang kita tak kenal. Betul tak? Itu baru yang tumbuh-tumbuhan yang berbeza. Bayangkan, dekat rumah Ustazah ada satu pokok bunga, nama dia Daisy. Pokok bunga Daisy ni satu nama tapi berbeza dia punya bentuk dan warna. Bunga dia semua lain-lain. Ada yang bercabang, ada yang dia punya kelopak sikit-sikit. Semua berbeza. Itu siapa yang buat? Siapa yang jadikan? Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itulah antara contoh yang Ustazah boleh bagi yang membuktikan bahawa Allah itu maha membentuk. Allah berkuasa untuk membentuk apa yang Allah nak. Jadi kita yang melihat, kita kena cakap apa? Subhanallah. Dan kita kena bersyukur. Cakap apa? Alhamdulillah. Pandai anak didik Ustazah yang soleh, yang soleha. Okey, sampai situ saja. Kita akan sambung semula nanti pelajaran yang akan datang, unit 9. Okey, semoga anak-anak Ustazah jaga diri, jaga solat, jaga tingkah laku, jaga akhlak.
Okey, duduk diam-diam kat rumah, buat kerja rumah. Dengan cakap ibu ayah. Okey, sampai sini sahaja. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.